Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas peluang ruang yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat sekali lagi menghadirkan diri kita ke salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan salat subuh berjamaah. Seterusnya kita dapat mengisi waktu yang ada di antara subuh dan waktu syuruk. Kita isikan dengan memahami cerita benar yang merupakan sebaik-baik kisah yang terkandung di dalam surah Yusuf. Moga-moga Allah memberkati umur kita, memberkati segala kehidupan kita dengan keberkatan Al-Quranul Karim. Kita akan membaca ayat yang ke-111 yang merupakan ayat yang terakhir di dalam surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi pengajaran, iaitu ibrah, iaitu pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran, disebut ulil albab. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi Al-Quran mengesahkan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai keterangan, iaitu tafsil, yang menjelaskan segala sesuatu, serta Al-Quran itu menjadi hidayah, iaitu petunjuk, dan Al-Quran itu menjadi rahmat
bagi kaum yang mahu beriman. Okey, ayat ini merupakan kesimpulan daripada surah Yusuf, yang mana Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya cerita keluarga Nabi Allah Yaqub, cerita tentang Nabi Allah Yusuf adalah cerita yang mengandungi pengajaran, ibrah. Sebab itu dalam setiap ayat kita cuba mengeluarkan seberapa banyak ibrah, iaitu pengajaran, yang kita letakkan ringkasan pengajaran 1, P1, P2. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari seberapa banyak pengajaran. Sebab Allah Ta'ala kata orang yang cergas dia, bijak dia, yang Allah namakan ia di dalam Al-Quran dengan istilah ulul albab. Ulul albab ni adalah orang yang cerdas sebenarnya, orang yang dia bijak, mempunyai akal fikiran. Ni maksudnya bukanlah Allah nak kata dia bukan gila, tapi orang yang dia ni, orang yang bijak ni, dia cerdas, dia pandai ni, dia akan dapat mengeluarkan daripada cerita-cerita itu pengajaran. Jelas tak puan-puan ya? Yang tentang keterangan ayat-ayat awal ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita telah pun mempelajari banyak pengajaran. Jadi kita telah memenuhi ayat ini, walaupun tidaklah sesempurna mana, tetapi dengan kadar waktu yang sangat terbatas, sekurang-kurangnya ada pengajaran bagi setiap ayat yang telah pun kita pelajari. Allah bagi tahu Quran ni bukan cerita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reka, tetapi ia adalah cerita apa? Cerita benar. Kisah Nabi Allah Yusuf, adegan yang bermula daripada baginda alaihi salam kecil bermimpi sampailah beliau doa untuk Allah matikan beliau dalam keadaan seorang Muslim, bukan cerita yang dia buat-buat, tapi cerita yang benar. Ia berbeza dengan cerita yang kita buat-buat ia sebagai cerita. Sebab tu saya telah sebut pada peringkat awal bahawasanya Al-Quran bukan kisah Nabi Allah Yusuf saja, tetapi Al-Quran mengandungi hampir 8 juzuk. Jadi siapa-siapa yang dia boleh menguasai kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah yang Allah ceritakan, dia akan menguasai hampir 8 juzuk. Ayat ni juga bagi tahu Al-Quran, cerita yang Allah nak cerita tu bukan tak ada tujuan. Ada tujuan dia. Antara tujuan dia adalah nak apa? Nak menguatkan, nak mengukuhkan bahawasanya cerita-cerita yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, cerita-cerita tu sebenarnya benar, sebab Al-Quran datang membenarkan apa yang pernah dicerita dalam kitab yang terdahulu. Namun sudah pasti cerita yang ada dalam Al-Quran ia lebih lagi daripada apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itu sepatutnya orang-orang yang terdiri daripada ahlul kitab, macam orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, sepatutnya mereka kena menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Sebab Nabi boleh mengetahui kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Sebab itu kisah Nabi Allah Yusuf ini merupakan di antara satu bukti kalau nak tengok Muhammad ini rasul, maka orang Yahudi telah menguji Nabi tentang kisah Bani Israel. So Nabi boleh cerita daripada A sampai habis. Macam mana Muhammad tahu dia adalah seorang rasul? Okey, kemudian Allah bagi tahu Al-Quran ni sifat dia
menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu tu bukan bermaksud semua perkara dijelaskan secara terperinci. Al-Quran ni dia cerita benda yang pokok-pokok tentang solat, tapi macam mana nak solat kena rujuk hadis. Okey, Al-Quran menceritakan tentang puasa, macam mana nak puasa kena rujuk hadis. Tetapi Al-Quran dia jelaskan semua. Apa yang orang Islam kena buat, apa orang mukmin kena buat, diceritakan di dalam Al-Quran. Dan Allah kata Quran menjadi hidayah, petunjuk. Kalau kita nak cari petunjuk, macam mana nak menghadapi musibah, surah Yusuf, iaitu Al-Quran yang dalam surah Yusuf memberikan petunjuk. Kalau kita diuji dengan pelbagai rintangan, surah Yusuf menjadi hidayah, petunjuk kepada kita. Macam mana kita hadapi dia? Okey. Dan surah Yusuf ini juga merupakan rahmat bagi orang yang nak beriman. Kita tahu dalam surah Yusuf, saudara-saudara Yusuf telah melakukan kesalahan. Bukan kesalahan kecil, kesalahan yang besar. Tetapi Allah membuka ruang tak nak bertaubat. Ya. Jadi dia jadi rahmat. Baik. Daripada ayat ini, mari kita sama-sama mengambil 4 pelajaran yang terakhir sekali, iaitu yang pertama, seperti yang kita sebut tadi, pelajaran yang pertama, kisah dalam surah Yusuf ini mengandungi pelbagai teladan dan i'tibar. Okey, bukanlah surah Yusuf saja, tapi juga dalam kisah-kisah yang lain. Sebab itu kalau kita baca cerita dalam Quran, bukan jangan cerita je. Kan ada pengisian cerita-cerita dalam Quran, bukan sekadar nak tahu cerita, tetapi mesti dibincangkan. Apa teladannya? Apa i'tibarnya? Okey. Nombor 2, sebuah isi kandungan Al-Quran adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan rekaan mana-mana manusia. Seperti cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Okay. Pelajaran nombor 3, Al-Quran membenarkan dan mengesahkan kitab-kitab terdahulu. Sebab itu tuan-tuan ya, kita ni kena beriman dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, Suhuf Ibrahim. Tapi takkan kita nak belajar kitab Injil? Kan macam mana nak dapat maklumat dalam kitab Injil, kitab Taurat? Jangan bimbang. Semua maklumat itu telah Allah rungkaikan di dalam Al-Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan nak belajar kitab Taurat, dalam Quran ceritakan Taurat tu apa. Contoh, jadi tak perlu lagi nak buka kitab terdahulu terus membuka kepada Al-Quran, kerana Al-Quran dia telah merumuskan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Pelajaran nombor 4, Al-Quran dia memperincikan setiap yang diperlukan oleh manusia dalam hidupnya. Perkara-perkara dasar ni Al-Quran cerita. Bab hukum hakam ada, bab kekeluargaan ada, bab apa? Keuangan ada, bab harta pusaka ada, bab apa? Adab-adab ada. Nanti kita akan cerita lepas kita habis surah Nuh, kita akan belajar surah Al-Hujurat. Kita akan belajar macam mana Al-Quran memberikan kita panduan kalau kita hidup dengan manusia ni, apa kita kena buat, apa etika dia. Nanti Al-Quran akan menjelaskan. Sampai taraf macam tu tuan-tuan, Al-Quran cerita. Nak masuk bilik ibu bapa pun Al-Quran cerita pukul berapa kena minta izin, pukul berapa yang tak perlu minta izin. Tetap pada jumpa ayat dia ada dalam surah An-Nur. Nak masuk rumah orang bagi salam, Quran cerita. Bagaimana Al-Quran itu hebat, ya, dia memperceritakan apa yang diperlukan oleh manusia. Okey, nombor 5, rupanya ada 6. Okey, nombor 5, pelajaran yang kelima, Al-Quran dia mengandungi petunjuk. Sebab tu siapa-siapa yang dia nak
Maknanya kalau dia dah jumpa jalan, kata aku kena pergi jalan yang lurus ni, nak pergi kepada Allah macam mana ni, nak ke syurga macam mana ni, maka gunakanlah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dia akan tunjukkan kita mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bawa kepada rahmat. Tapi macam mana nak guna ia petunjuk? Kalau kita ada kompas, kalau kita guna apa? Kalau kita guna map kan, kalau kita tak pandai baca, tak pandai faham, anak panah ni nunjuk ke mana ni? Jadi kalau nak betul-betul Al-Quran tunjukkan kita, maka secara tak langsung kita kena faham. Kalau kita dah faham, maka senang lagi kita gunakan untuk ia sebagai petunjuk. Dan pelajaran nombor 6, orang yang sebenarnya beriman, dia akan mengambil manfaat dengan petunjuk Al-Quran dan juga rahmat yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Okey, 6 sahaja untuk pengajaran pada pagi ini, dan saya nak rungkaikan sebenarnya kisah Nabi Allah Yusuf ini kita dapat rungkaikan pada 4 perkara. 4 perkara ni tuan-tuan ada pada awal-awal dalam nota yang pertama. Sebab kita tuan dapat 4 nota kan? Kita dapat 4 nota. Okey, dalam surah Yusuf ni kesimpulan dia kita dapat belajar ada 4 sudut. Yang paling utama dikaitkan dengan perkara ghaib. Betul tak? Perkara ghaib. Kisah Nabi Allah Yusuf perkara ghaib. Nabi SAW pun tak pernah tahu kisah ini melainkan setelah Allah memberi tahu. Ni kena tengok ayat yang ke-102 kita pernah belajar sebelum ni. Termasuk juga ayat yang 1, 2 dan 3. Okey. Kemudian dalam surah Yusuf ini kita dapat belajar sebenarnya yang mengaturkan perjalanan kisah Nabi Yusuf, Nabi Ayub, anak-anak dia, apa yang berlaku di bumi Mesir, semua itu di bawah kuasa siapa? Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga, surah ini sebenarnya menghiburkan Nabi SAW kerana diturunkan di Mekah. Sebab itu para ulama bincang, kenapa surah ni dia beza sangat? Kalau kisah Nabi-Nabi dulu pecah-pecah cerita dia. Dekat surah ni ada, dekat surah ni, tambah lagi kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ni bertaburan dalam lebih 34 surah. Tapi kisah Nabi Yusuf, Allah tak boleh buat macam tu. Allah kena turunkan dia sekaligus. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia nak kena hijrah lepas ni. Orang akan halau dia keluar dari Mekah sebagaimana orang menghalau Nabi Yusuf keluar dari rumah dia. Jadi Allah nak bagi tahu kepada Nabi, dulu ada Rasul yang pernah dihalau dari rumah dia, tetapi akhirnya Allah memberikan kejayaan kepada dia. Begitu juga kamu Muhammad. Orang akan halau engkau keluar daripada bumi Mekah, tetapi engkau akan berjaya suatu hari nanti. Itulah kisah Nabi Allah Yusuf yang Allah nak sampaikan secara tidak langsung. Dan yang paling penting, setiap manusia akan melalui ujian sebagaimana ujian yang dilalui oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan ujian para nabi ini sangat besar, dan akhirnya apa yang berlaku? Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemenangan. Jadi moga-moga tuan-tuan, sedikit sebanyak kita dapat mengambil manfaat. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan sepanjang saya membimbing pengisian 20 minit setiap pagi dalam siri-siri cerita kisah Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf. Jadi kita berhenti dengan kadar ini, kita ber 19 minit. InsyaAllah esok pagi kita mulakan dengan surah baru, iaitu surah Ar-Rahman. Nota minggu depan. Tapi minggu depan tu bila? Nanti saya maklumkan. Saya ada nota lama, tapi dengan tuan-tuan ni saya kena mengupdate mengikut konteks lah. InsyaAllah. Doakan
saya dilapangkan dada, Allah mudahkan urusan, Allah memberikan kesihatan, insya-Allah kita sama-sama belajar. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita jumpa lagi pada keesokan pagi. Moga-moga Allah memberikan kita keberkatan dalam hidup kita. Allah berkat masa kita, berkat tenaga kita. Allah bagikan kita kesihatan tubuh badan, kesihatan pendengaran, kesihatan penglihatan. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmat-Nya, dan dengan rahmat-Nya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Juga Allah memberikan kita kelayakan mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.